Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini, petang ini, jam ini kita masih diberi ruang dan peluang untuk berada di taman-taman syurga. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua. Alhamdulillah, kita bersyukur juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rezekikan pada kita masa lapang sedikit pada petang ini untuk sekali lagi berada di dalam program kuliah online. Kuliah duha ke kuliah apa pun saya tak tahu nak sebut sebab jam 3 petang. Nak sebut asal belum lagi, tapi kita sebut kuliah zuhur lah, kuliah duha pula dah ya. Kuliah zuhur ya. Dan alhamdulillah kuliah zuhur kita petang ini anjuran surau kerja raya ya. Alhamdulillah yang saya rasa tokenya terdiri daripada Hajah Junaidah ya, yang ada bersama dengan kita. Mek Hamzah pun insya-Allah akan ada dengan kita. Saya rasa ada kot ya. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua. Begitu juga dengan Encik Murtada yang orang kuat yang telah bersusah payah dalam menjayakan program kita pada petang ini ya. Dan tidak lupa pada rakan-rakan FB yang alhamdulillah juga turut sama yang saya nampak tadi. Kita ada Sanah, kita ada Hajah Rusmini, kita ada Nur Yati Bangi. Tapi awal tadi Hajah Junaidah lah ya. Eda Nurshima ada, Zaitun, Raubah, kita ada Salih Ahmad, kita ada Khatinah ya. Pada pandai tukar nama orang. Sorry ya. Kita ada Kak Noh, kita ada Rakia Abdul Rahman. Kita ada siapa lagi selain daripada itu? Nampak-nampak tadi. Kita ada Nazatul Naina. Ya. Kita ada Opa. Minta maaf muslimin muslimat semua sebab pihak penganjur minta kita lentangkan handphone tab ni, so dia tak nampak ramai. Yang ada tadi dia dapat 2 je. Tapi tak apalah, ni Yanti dia sediakan handphone depan saya ni, tapi handphone ni bergerak cepat juga dan tak apalah dan kuliah kita pada petang ini terpaksa pindah tempat. Bukan nak tunjuk tempat tu, tidak, terpaksa pindah, kena halau kat luar tu sebab aircon rosak ya. Jadi ada orang sedang baiki sekarang. Harap-harap okeylah aircon tu. Kalau tidak memang nak kena tukar barulah. Jadi terpaksalah kami pindah randah balik dengan sewa tempat lain lah sekejap. Alhamdulillah ya. Dan dah biasa bersiaran pun di sini ya. Tapi hari tu luar sikit ya. Tapi tak apa, apapun itu tidak penting muslimin muslimat semua. Yang paling penting ialah isi kandungan kuliah kita pada petang ini. Mudah-mudahan sedikit kita dapat bawa balik mutiara-mutiara yang indah, yang baik untuk kita amalkan dalam kehidupan, khususnya kehidupan rumah tangga kita ya. Sebab kita membicarakan tentang asam garam dalam rumah tangga Rasulullah SAW ya. Okey, kita ada Maznah Muhammad yang ada bersama. Daripada itu siapa lagi ya? Azizah Kasim. Ya, kita ada Azizah Kasim. Hajah dah terlepas. Hajah Zahra lagi. Maznah, okey, dah sebut dah tadi. Okey. Okeylah dulu, tak apalah ya. Tak apa, mungkin orang sedang bersiap sedia untuk nak masuk ya ke dalam kita punya program. Tapi tak apa, apapun. Terima kasih banyak-banyak kepada muslimin muslimat yang ada bersama pada petang ini ya. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita cuba dengan cara yang terbaik untuk memperkatakan tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW ya. Dan saya pernah sebut sebelum ini, saya bukanlah orang yang layak untuk memperkatakan hal ini ya. Tetapi sebab saya ada buku tu dan saya cadang, saya rasa kita sama-sama merenung, melihat ya, ambil yang baik insya-Allah muslim-muslimat semua ya. Apapun Nabi Muhammad SAW
adalah juga manusia biasa. Ya, selain daripada Nabi dan Rasul, dia adalah manusia biasa. Ada, maknanya apa yang dikatakan dia biasa, dia berkahwin, dia makan, dia minum, ya, dia marah, ya, dia senyum, dia orang kata apa, dia sakit, dia sehat. Ya. Itu maknanya manusia biasa macam kita. Tetapi Nabi dan Rasul adalah merupakan manusia yang luar biasa. Tapi dia tetap manusia dan ada perkara-perkara yang ada dalam kehidupan rumah tangga dia. Mudah-mudahan untuk menjadi peringatan kepada kita semua. Ya. Macam kata tadilah, saya sebenarnya saya tidak layak. Tapi saya cubalah untuk sama-sama kita merenung keadaan ini. Ya. Okey, kita ada Fatimah Ayub, kita ada Rani Idris yang bersama dengan kita. Kita ada Nur Hawati. Betul kan? Nur Hawati. Okey. Okey, muslimin-muslimat. Kita dah berada asam garam yang keempat. Ya, berkaitan dengan kehidupan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey. Apa dalam tajuk ni dia tulis Aisyah meninggi suara dengan Nabi. Saya tukar sikit. Aisyah mengangkat suara. Sebenarnya sama aja. Betul tak, Ti? Dia bila sebut meninggi tu saya rasa macam kasar sikit. Saya rasalah. Ya? Jadi saya tukar sikit. Saya tulis kat situ. Minta maaf dengan penulis buku ni. Yang dah bersusah payah memikirkan macam mana nak tulis. Ya? Tapi maknanya saya cuba kata Aisyah mengangkat suara dengan Nabi. Tinggikan suara sedikit bila bercakap. Ya? Itu dalam rumah tangga kita tu bukan sakat meninggi lagi. Dah menengking dah. Ya? Macam-macam lagi. Saya kata kamu kan 3 buah rumah boleh dengar. Ya? Itu keadaan tu kita. Tapi dia cerita di sini, Aisyah pernah meninggi suara dengan Nabi. Ya? Okey, kita ada Maria. Ada Maria. Ada Rakia. Okey. Hari ini saya cuba baca, agaknya nampak sikit dah. Kita ada Raubah Usman. Okey, kita ada Cahaya Kemuliaanku bersama dengan kita. Okey, muslimin-muslimat semua ya. Saya cuba baca hadis ini. Saya rasa boleh baca sebab dia tidak banyak sangat. Anin Nu'man Ibnu Bashir qala sta'zana Abu Bakrin rahmatullahi alaihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a sauta Aisyah aliyan. Falamma dakhala tanawalaha liyaltimaha wa qala ala araki tarafa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh fahamlah tu kot. Boleh baca macam tu. Okey catatan ya, tapi dia kata di sini Nu'man bin Bashir mengisahkan suatu hari Abu Bakar meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi. Tiba-tiba dia mendengar Aisyah untuk menamparnya. Tiba-tiba dia mendengar Aisyah meninggikan suara. Sebaik masuk Bakar melulu ke arah Aisyah untuk menamparnya. Beliau berkata, "Mengapa kamu meninggikan suara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Mana diceritakan bahawasanya ketika mana Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, tiba-tiba dia mendengar suara Aisyah meninggikan suara. Sebaik masuk, Abu Bakar melulu ke arah Aisyah untuk menamparnya. Beliau berkata, "Mengapa kamu meninggikan suara terhadap Rasulullah?" Ya. Okey. Faja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahjizuhu. Sorry. Okey. Wa kharaja Abu Bakar mughdaban. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kharaja Abu Bakrin kaifa ra'aitani anqastuki minar rajuli. Ya. Sorrylah baca terangkap. Melihat keadaan itu Rasulullah segera menahan beliau. Lalu beliau keluar rumah dalam keadaan marah kepada anaknya. Bukan marah pada Rasulullah. Bukan marah Rasulullah tahan dia nak masuk tanpa anak dia tu. Tapi dia marah kepada anak dia. Kenapa berani meninggikan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tatkala beliau keluar, Nabi bersabda, "Nah, tengok bagaimana saya selamatkan awak daripada orang lelaki." Ya, maknanya dia kata kepada anak dia Aisyah lah. Okey.
qala famakasa Abu Bakrin ayyaman thumma ista'zana ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fawajadahuma qad adalaha qad astalaha faqala lahuma adkhilani fi silmikuma kama adkhaltumani fi harbikuma. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad fa'alna. Ya, sorry lah. Beberapa hari kemudian Abu Bakar mohon masuk berjumpa Nabi lagi. Kali ini beliau dapati mereka berdua sudah berbaik-baik. Lalu beliau berkata, sekarang libatkan aku dalam perdamaian kamu. Sebagaimana kamu libatkan aku dalam peperangan kamu sebelum ini. Itu Bakar lah. Maknanya macam Abu Bakar nak tahulah. Ya? Macam mana kamu boleh berdamai. Macam mana kau libatkanlah aku bagaimana dalam perdamaian kamu. Dan sebagaimana kamu libatkan aku dalam peperangan tu. Mana peperangan? Ketika mana bila Abu Bakar datang rumah Rasulullah, dia dengar suara Aisyah tinggi. Ya, itu kata peperangan lah. Ialah orang bergaduh. Tinggi suara. Tapi Aisyah tak jawab apa tau. Rasulullah tak jawab apa. Aisyah aja yang meninggikan suara. Tapi Abu Bakar terus meluru untuk nak menampar anak-anaknya, ya, puteri kesayangan dia. Ya, nak ceritanya, isteri-isteri Rasulullah juga adalah manusia biasa. Yang ada kadang-kadang masa-masa marah, ya, ada masa nak angkat suara. Macam kita lah. Kadang-kadang, apa kata automatik je tak? Tertinggi. Tertinggi suara. Kadang bukan niat pun. Betul tak? Sebab tu saya masih ingat, sorry lah, ya. Arwah Ustaz dulu. Kalau saya tinggi sikit, cakap apa kat orang, ya? Ceramah dekat orang macam mana? Okey. Dia tak ada nak kata apa lagi, tapi ingat tak ceramah kat orang macam mana? Itu je. Kita pun ingat balik lah. Duk ceramah kat orang sedap-sedap, suruh bercakap dengan suami, jangan tinggi suara dah. Tapi kadang-kadang kita dengan sendiri bila ada benda-benda yang tak sesuai dengan kita, tak kena ke kita. Kadang-kadang tak sengaja kan? Betul tak, Ti? Tak sengaja kadang-kadang. Tak ada niat pun. Tinggi suara. Kadang-kadang kita tak rasa tinggi tau. Tapi orang yang mendengar rasa tinggi pun ada juga. Kadang-kadang kenapa tinggi? Tak adalah. Kalau arwah Ustaz, nanti lain kali dia rakam. Dengar suara. Tinggi ke tak? Jadi nak ceritanya macam tu lah. Mesti semua. Supaya kita ni tak boleh sebenarnya. Tahu tak boleh. Tapi kadang-kadang dia terkeluar suara yang tinggi. Tapi dia tak kata di sini bahasa yang kesat. Tapi kalau kita ni laki bini, bukan saya lah, ya. Bukan Ti, bukan yang ada dalam ni, ya. Umi apa? Akasha, makcik Mudrikah, Allah. Mudrikah bukan kata yang ada dalam ni, bukan macam Rakiah ke, ya. Fatimah ke, Eda ke, tidak, ya. Tapi kadang-kadang bukan sekadar tinggi suara dengan maki hamun lagi. Halau lagi pun ada. Ya? Salina Usman. Ya? Okey. Kata, ada satu lewat WhatsApp kat saya. Dia kata, Ustazah, saya halau suami saya tak boleh duduk kat rumah. Allah Akbar. Ya? Kalau sampai halau tu, rumah puan ke rumah dia. Memang rumah saya beli, Ustazah. Saya halau, Ustazah. Saya larang, tak dengar saya suruh kerja, tak nak kerja. Biar dia keluar daripada rumah. Allahu Akbar. Ya? Yang mengadu kat saya macam tu juga. Saya ni nak kena balik rumah saya lagi tak, Ustazah? Sebab isteri saya dah halau saya. Saya kata halau masa marah, kan? Balik aje lah. Balik minta maaf atas kesalahan kita. Kalaulah kita yang bersalah. Ya? Apa pun kalau kita tak bersalah, kita mengalah pun tidak ada masalah sebenarnya tak? Betul kan? Tak ada masalah kalau kita mengalah pun, saya kata. Dia pun telefon lagi. Ustazah, saya ni nak kena balik ke? Ikut sukalah.
Sebab suami yang lari daripada rumah. Kalau isteri confirm saya suruh balik. Sebab isteri tak boleh keluar daripada rumah. Tak boleh walaupun dia halau tau. Halau kau berambuh daripada rumah aku. Walaupun rumah dia halau kita. Boleh tak kita keluar? Tak boleh dari segi hukum. Kecuali dia pukul. Ataupun dia ugut nak pukul. Baru boleh kita keluar. Tak boleh. Tapi yelah kita sakit hati kalau suami halau. Tak. Kau keluar daripada rumah. Kau berambuh daripada rumah aku. Dia pun ambil beg baju, lempar. Kau keluar daripada rumah ini. Dari segi hukum tak boleh balik. Tak boleh keluar lagi tau. Bercerai pun tak boleh keluar. Apatah lagi halau. Saya minta maaf muslimat semua. Harap-harap kita sama-sama memahamilah benda-benda macam ni. Okey, kita ada ayah, ada sama. Okey ayah. Dah sihat ayah, dah hilang penat. Buat dialisis tadi. Kita ada Siti Maisara. Kita ada siapa lagi? Siti Azmahani. Kita ada Siti Z. Siti Z Idris. Okey, kita ada Salina. Alhamdulillah muslimat. Jadi tak patutlah kita halau walaupun rumah kita kan muslimat semua. Baik suami, baik isteri, jangan halau. Kecil hati lama tau. Benda-benda halau ni. Tapi yang cakap tadi lah, kita ni bergaduh bukan sekadar tertinggi suara. Memang kadang-kadang sengaja tinggi ustazah. Ada juga. Saya sengaja tinggikan suara ustazah. Kalau tidak dia tak dengar saya cakap. Nak cerita dia aja. Tak boleh lah macam tu ya. Bila dua-dua tak boleh. Seorang cakap, seorang diam. Okey Mek. Harap-harap suami kita bukan suka halau-halau isteri ya. Betul Mek. Harap-harap alhamdulillah. Semua orang ada dalam ni suami ke isterinya ke semua orang baik-baik belaka alhamdulillah ya. Okey, kita ada Fauzia. Kita ada Fauzia Ahmad, kita ada Masli Amira Okey, terima kasih banyak-banyak ya. Mek kata harap-harap kita ni bukan suami kita jenis suka menghalau. Tidak, insya-Allah. Kalau jenis lagu tu Mek, memang dia suka. Dia suka lagu tu lah. Bergaduh sikit halau. Tapi ramai isteri bila suami halau dia lari. Saya kata sepatutnya tidak. Sebab saya katakan bercerai pun tak boleh keluar lagi. Kalau dia cerai kita, dia yang kena keluar. Kita tak boleh keluar. Sebab dalam tempoh iddah, suami wajib menyediakan tempat tinggal buat kita selama tempoh iddah. Kalau mengandung, sehingga bersalin. Kalau masih ada haid, 3 kali suci. Kalau tak ada haid, 3 bulan. Itu dari segi iddahnya. Kita tahu, saja saya ulang-ulangkan muslimin-muslimat. Nak cerita kalau setakat halau, tak boleh lari. Dan kalau lari, boleh kalau kita lalu lagi dah nak masuk balik semula ke rumah. Yang orang dah halau kita pun lari juga. So, jadi saya harap sangat, ni pesanan saya lah. Kita tak sampai lagi kepada catatan penulis ni. Apa yang dia nak pesan kepada kita muslimin-muslimat semua. Jadi kadang-kadang bila berlaku pergaduhan macam tu, halau tu biasa adalah biasa kalau sampai meninggi suara tegang sangat halau kadang-kadang pukul, biasanya halau, pukul, ada apa ni, cerai. Bila tak dengar lagi, pukul ataupun cerai ataupun keluar daripada rumah. Okey. Yang latest ni baru saya dapat, baru sehari 2 ni, isteri yang halau dia. Saya kata rumah tu rumah dia ke? Memang rumah dia yang beli. Walaupun rumah dia beli, tak boleh kita bersikap macam tu ya. Muslimat semua, please, tolonglah. Sekarang ni soal isteri beli rumah itu perkara biasa dah. Bila dia kerja, dia ambil loan, dia beli rumah. Tak. Tapi bila berhal-hal makan, urusan-urusan lain, suami yang urus. Sebab tu rumah tu dianggap sebagai harta sepencarian. Tak boleh kita nak sombong-sombong, nak kata-kata nak agah, mak deh. Janganlah. Sorry ya. Okey, jom kita baca catatan penulis ya. Okey. Apa kata tadi? Dia kata jadi Abu Bakar tanya, Abu Bakar sampai rumah tu, dia tengok 2 orang ni dah baik dah. Jadi apa kata, libatkan diriku dengan perdamaian ni.
Sebagaimana kamu libatkan diriku dengan peperangan. Sebenarnya kebetulan Abu Bakar mari je kan. Bukanlah nak libatkan dia. Kebetulan Abu Bakar datang. Dan yang tinggi suara tu anak dia. Mana tak nak menampar, betul tak? Sepatutnya Rasulullah yang nak bagi penampar. Sebab tu bini dia, betul kan? Itulah keadaan hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni isteri yang berada dalam situasi yang begitu. Okey, kita ada Raubah, kita ada Lela, Ella. Okey, ada lagi tak? Kita ada Zainul Majid yang ada bersama. Sebab saya katakan tadi, memang kita ada dua je dekat dia punya skrin ni. Ada dua orang saja yang saya boleh yang boleh keluar. Dia tak boleh banyak sebagaimana yang biasa, ya. Okey, dan muslimin-muslimat semua, saya rasa adalah menjadi baik pada kita lah. Ya, sangat baiklah kalau boleh kita tolong sumbang-sumbangkan sedikit kepada pihak penaja program kita ini. InsyaAllah lebih-lebih lagi kita berada pada bulan Saban. InsyaAllah, ya. Tak payah banyak. RM10 pun tak apa. Tapi kalau nak bagi RM50 lagi baik. Kan? Saya kempen, saya elan, ya, sebab nampak di mata saya. Malu pula saya kalau saya tak sebut, kan. Pihak penganjur tak kata pun, saya yang cakap. Dia tak kata, tapi tak bercakap. Tapi huruf-huruf itulah yang bercakap, kan. Yang bercakapnya saya, tapi huruf tu dah bercakap dah. Kalau nak beri apa-apa sumbangan, tolonglah tengok tu nombor berapa yang ada. Masya Allah. Tak apa muslimin-muslimat semua, bukan minta sedekah, ya. Tapi minta secara ikhlas dan kita memberi juga secara ikhlas lillahi ta'ala. Okey. Apa kata Juwita Syarif? Ya, baru masuk ni Ustazah. Tak apa. No problem. Janji ada. Ya. Kita ada Zanisha. Okey, kita ada Mak Uda. Oh, kita ada Mas Liza. Mas Liza. Kita ada Zan ada tadi. Dah ada. Kita ada Juwita. Yang nampak kat sini, Siti Maisarah, Mak Uda. Tak ada lagi yang nama yang disebut. Dia ada dua-dua saja. Padahalnya duduk kat atas tu dah bergantung-gantung ramai dah. Masya Allah. Tabarakallah, ya. Di suasana petang ni. Okey, ayat jawab insya-Allah, ya. Kata Lela pun juga insya-Allah, ya. Insya-Allah, ya. Maknanya bukan insya-Allah kosong lah tu. Insya-Allah sekarang ni kat online senang je, tekan je. Nak bagi banyak pun tak apa, ayah. Ya. Okey, Naizatun Naina pun terima kasih penganjur kuliah. Alhamdulillah. Every week tau. Tu. Dan saya tengok dengan Titi. Nampaknya bulan ni 5 kali tau hari Rabu. Maknanya 5 kali jugalah. Terima kasih banyak-banyak, ya. Okey, terima kasih Bayak Ishak. Okey. Lepas pada tu Nabi jawab apa? Lantas Nabi menjawab, kami sudah buat. Riwayat Abu Daud. Jadi kita baca. Apa catatan? InsyaAllah kita boleh baca tentang asam garam Rasulullah ni barangkali 2 ke 3 pada petang ini. Sebab dia pendek sikit. Hadis tidak sebagaimana minggu lepas. Okey, Nur Aini Abdullah. Okey, ada bersama kita. Okey. Jadilah orang penyabar dengan kerenah pasangan. Rasulullah SAW tidak lekas marah terhadap Aisyah. Walhal baginda di pihak yang benar dan berhak menegur pun. Nak ceritanya, contoh seorang suami, Allahu Akbar, Masya Allah. Walaupun ketika kita berada di pihak yang benar, sepatutnya kita pun nak ni juga. Apa, Mek? Kalau kata Mek? Tekin. Saya kata, Rakiah mesti tahu tak? Rakiah mesti tahu sebut tekin tu. Mana berlawan mulut. Betul tak, Ti? Lawan mulut. Sebab kita rasa kita betul. Contohnya lah, ya. Tapi tidak pada Rasulullah SAW. Ya? Rasulullah tak jawab apa pun. Rasulullah diam. Sebenarnya diam tu adalah obat penawar yang paling bagus sekali. Betul tak? Ya, kita ada Zuraini Harun. Ani sangat betul kan? Sebab bila orang diam, larat lagi kita nak cakap banyak-banyak. Lama-lama letih ke diri, kata-kata. Senyap dah, tak larat dah. Kalau suami jenis orang ni, apa diam? Cakaplah. Cakap. Tapi dia tidak, ya.
Maknanya ada setengah suami dia akan perli macam tu bila kita diam. Tapi tidaklah saya tidak macam tu. Arwah ustaz tidak macam tu. Dan saya pun jangan juga tinggi suara tu je. Bukan sengaja nak tinggikan. Okey, kita ada Sarah Muhammad Taha. Kalau tak silap saya, Sanah pun ada. Sanah ada? Sanah pun ada lagi, tak ada awal lagi. Dengan Hajah Rosmini ada bersama. Ini semua ni orang baik-baik belaka ni. Tak ada masalah ni. Tak jawab suami. Kalau suami kata apa pun, diam je. Tapi lepas dia diam, kita boleh cakap lah. Dia dah pun sejuk sikit. Kita dah buat air kat dia ke. Biar dia rasa reda sikit. So, kita nak jawab boleh lah. Jawab pun jangan tinggi suara. Sebenarnya abang cakap tu tak betul bang. Yang betulnya begini. Gitu. Tak apa. Ataupun kalau berasa rajin ayah. Rasulullah tak cakap apa bang. Bila isteri dia tinggi suara. Kau dah pandai baca hadis Nabi dah. Bukan gitu. Ini saja gurau ya. Saja gurau. Okey. Jadi dia kata jadilah orang penyabar dengan kerenah pasangan. Baik kerana suami maupun kerana isteri. Maupun kerana anak-anak muslimin-muslimat semua. Mak ayah memang kena sabar. Ingat dulu kita pun mak ayah kita cakap. Kamu dulu pun jawab mulut juga. Diam dulu. Lepas dah okey, pujuk dia. Cakap elok-elok. InsyaAllah. Kita ni marah masa tu juga. Masa nak marah ya. Okey. Datuk-datuk Fadilah kata ajar kita macam mana. Kalau nak tegur anak. Bila nak kena tegur? Pertama, ketika lepas baca Quran. Hati dia lembut. Orang baca Quran ni kan lembut. Ketika anak baca Quran. Ketika anak lepas solat. Sebab orang lepas solat ni, hati dia lembut. Percayalah muslimin-muslimat semua. Kita pun lembut lepas solat. Kalau garang lagi, bengking lagi lepas solat tu pendampau orang, itu memang bengking gila lah. Betul tak? Tapi, itulah. Ya. Harap-harap insya-Allah muslim-muslimat ya. Diam tu penawar sangat-sangat insya-Allah. Ya. Jadi bila diam kita pun dah tak ada apa dah nak cakap sebab dia dah diam. Tapi kalau sama lawan-lawan maka akan jadi gaduh besar ya. Jadi dekat sini pasangan naklah jadi penyabar. Jadilah orang penyabar dengan kerenah pasangan. Rasulullah tidak lekas marah terhadap Aisyah. Walhal baginda di pihak yang benar dan berhak menegur pada masa itu. Okey, itu satu kita kena pegang ya. Okey, kita ada Nur Mala Saleh. Yat Abdullah. Ramai dia bawa geng dia. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. Tidak boleh mudah menghukum isteri durhaka atau nusyus. Hanya kerana satu dua kes meninggi suara. Kan? Cantik. Bagus penulis buku ni, nampak gayanya. Macam sokong kita pula. Betul tak? Bagus, betul. Sebab tidak boleh nak kata dengan sebab tinggi suara sekali tu dah ada sebut kau isteri nusyus. Ya, sebab kadang-kadang apa kita kata tak boleh nak tahan. Tersalah anggap kadang-kadang. Tuduhan-tuduhan kita melulu, betul tak? Jadi bila suami tak jawab kata gitu gini, kita akan meninggi suara. Jadi sebab itulah penulis buku ni lembut sangat dia cakap. Dia kata, kalaulah tidak boleh mudah menghukum isteri durhaka atau nusyud. Hanya kerana satu dua kes meninggi suara. Antara sunnah Nabi juga ialah menjadi pihak proaktif dalam usaha berdamai. Jangan pula kita duduk merajuk sampai panjang-panjang. Ramai juga suami yang merajuk tau. Yang mengadu kat saya. Suami saya ustazah dah 2 minggu dah tak tegur. Janganlah siapa macam tu. Ya. Ada setengah keluar rumah sampai berminggu-minggu. Sampai berbulan-bulan. Kes sebab isteri tinggi suara. Janganlah macam tu. Ya. Betul dalam Islam. Apa kaedah yang diajar dalam... Kalau isteri durhak, isteri meninggi... isteri yang tak taat pada suami, apa cara? Pertama, nasihat dulu. Ya. Kalau kita tak boleh nasihat, suruhlah orang yang dia malu tu untuk beri nasihat. Okey. Yang kedua, boleh tinggal tempat tidur. Yang ketiga, baru boleh pukul. Tapi tak adalah tinggal sampai berminggu-minggu. Salah tu. Tak boleh tinggal lama-lama macam tu. Setakat tinggal pun kalau boleh, tak tidur dalam bilik yang sama. Tak tidur di katil dengan dia sekali.
Itu je. Tak boleh keluar sampai berminggu. Ada satu tu dia kata, suami saya keluar rumah 3 tahun. Bukan 3 hari, 3 tahun. Marah sebab isteri jawab mulut. 3 tahun. Agaknya baru lembut lepas 3 tahun. Allahu Akbar. Bila balik, mengaku saya ni bini dia. Betul, puan masih bini dia. Sebab dia keluar dalam keadaan, dia marah sebab puan jawab itu dia. Tapi dia tak cerai puan pun. Ini perkara-perkara yang selalu sangat berlaku masyarakat kita ni. Bila nak marah, tinggal macam tu. Kalau tak bercakap tu dalam rumah yang sama, tak apa lagi. Boleh tak? Maknanya kita akan rasa bersalah lah. Bila suami tak tegur kan, mulalah kita akan minta maaf. Jangan kita kerah hati pula. Ya? Okey. Kita ada Haji Mat Muda. Okey. Siapa lagi ti? Nurmala Saleh. Mazli Amira. Okey. Juita ada. Kita ada Mek Afsah. Mek kata apa? Pindah tempat tidur dalam rumah yang sama. Betul, Mek. Kalau tidak merajuk sangat, tidur kat bawah katil tu. Ada orang bila bergaduh aja, Ustaz, suami saya akan lagi di bilik lain. Duduk situ. Kalau tidak pun, saya tidur kalau macam ni, dia tidur macam tu. Macam tu. Tak boleh. Saya kata tak boleh macam tu. Kita yang buat hal tu tak boleh lah. Dia lari tu sebab dia nak ajar kita. Cantik dalam ajaran Islam. Betul tak? Boleh pukul, tapi pukulan yang tidak mudarat. Ya? Okey. Seterusnya kita ada Habibah Rasul. Ya? Okey. Tengok lagi. Keluarga mentua boleh masuk campur. Seperti menegur anaknya yang salah dan menceriakan lagi hubungan sebagaimana tindakan Abu Bakar. Ya? Tak ada masalah. Bapa mentua nak campur tangan. Ya? Tapi macam nak kenapa anak dia tu tak kenalah. Ya tak? Di hadapan suami orang tu. Kalau kita lah agak-agaknya lah. Mak bapak mentua mari nak pukul anak dia. Tapi sekarang ni dia dah jadi bini kita, betul tak? Seronok ke kena dia pukul bapak dia pukul dia ataupun rasa macam mana? Saya rasa kita marah, kita tak pukul, ya. Tapi bapak dia yang nak pukul. Tengok ya, mesti. Sebab Abu Bakar ni dia terlalu sayang kepada Rasulullah SAW. Mana Rasulullah ni tak boleh apa-apakan langsung. Ya, hatta dalam keadaan macam ni, dia tak nak anak dia buat perangai macam tu sebab takut mendatangkan kemarahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi dalam hal ini penulis buku kata boleh mentua nak masuk campur, ya. Tapi menegur anaknya yang salah dan menceriakan lagi hubungan sebagaimana tindakan Abu Bakar. Dia marikan dia bergurau-gurau. Apa dia tanya? Libatkan diriku juga dalam perdamaian kamu. Seronok rasa nak macam mana kamu boleh berdamai ni. Sedangkan datang semalam tengah tinggi suara. Datang ni tengah elok-elok, tengah bergurau-gurau pula. Aisyah dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kata apa? Kau libatkanlah diriku juga sama. Nak dengar, nak juga. Ya? Dan sebagaimana kau libatkan aku semalam dalam peperangan. Kan gurau tu. Ya? Sebab dah baik orang kata macam tu. Okeylah, kita pun dah seronok kan. Maknanya bapa kita, bapa mentua kita boleh menegur perkara macam ini. Janganlah marah kalau bapa mentua menegur tau. Ya? Jangan marah. Sebab orang tua ni bukanlah kata sebab dia makan garam dulu. Tapi kita kena dengar juga tau. Tak bolehlah kita duk rasa kita saja yang betul. Ya? Sebab itu kadang-kadang kita lah masyarakat kita. Selalunya kalau libatkan orang tua masalah. Ya? Jadi bukan tak boleh. Tapi yalah, padan-padan lah. Anak nak cerita masalah dia ke ayah bapak dia pun padan-padan lah muslimin-muslimat semua. Ya? Dan yang kedua, kena tahu perangai ayah kita macam mana. Ayah kita ni sokong kita ke akan sokong menantu dia. Tu. Kalau sokong kita, masalah besar tau kalau kita nak berbaik nanti. Kalau sokong menantu, tak apa. Memang kau perangai lagu tu. Sebab tu suami kau marah. Contoh. Ya? Jadi maknanya, kalaulah bapa mertua tu jenis yang apa,
dia mesti marah ke anak dia. Betul tak, Ti? Dia tak marah kepada menantu dia. Menantu aku ni baik. Apatah lagi Rasulullah SAW. Tak, dia mesti marah ke anak dia lah. Ya? Kalau marah kat menantu, lagi masalah tau. Contohnya lah. Ya? Ini bukan saya nak cerita-cerita Rasulullah. Saya nak keluar sikit. Ada satu kes saya masih ingat lagi. Lama dah cerita ni. Lama dah juga. Pagi saya nak pergi ceramah. Ya? Ada panggilan. Ustazah sibuk ke? Saya kata tak adalah sibuk sangat. Boleh nak cakap. Saya tengah drive. Boleh cakap. Saya kata. Apa hal? Saya tanya. Dia bercakap apa? Ustazah, saya bergaduh dengan suami saya. Tak apalah, kita dengar je lah. Nak? Saya bergaduh dengan suami saya. Tapi dah baik. Alhamdulillah, saya berjawab. Dah baik, okey lah kan? Alhamdulillah. Tapi, mak ayah saya datang. Dia datang jauh, Ustazah. Kenapa? Dia nak ambil saya bawa balik. Dia tak nak balik. Habis tu nak macam mana? Dah tahu nak cakap. Saya dah baik dengan suami saya, Ustazah. Memang saya salah. Saya telefon kat mak saya, ayah saya, Ustazah. Saya cakap saya bergaduh dengan suami, saya nak balik. Dia kata. Mak ayah saya datang daripada Terengganu tu. Nak datang KL ambil. Bila dia datang jauh-jauh, dia mesti nak bawa balik kan? Jadi, mak ayah saya nak bawa balik saya. Ustazah, saya tak nak balik. Suami saya ada dalam bilik tu. Dia kata jangan balik. Dia raja saya. Saya pun dah baik, Ustazah. Ini masalah juga. Saya kata kalau masuk sebelah anak, memang jadi masalah. Kalau masuk sebelah menantu, tak apa. Betul tak? Maknanya, memang perangai kau lah tu. Dah, dia dah baik dah. Okey. Jangan gaduh-gaduh lagi. Begitu macam itulah. Kalau dia tak masuk sebelah anak. Tapi yang masuk sebelah anak ni, laki bini. Allahu Akbar. Apa anak tu kata kat saya? Ustazah, saya cakaplah dengan mak saya. Saya tak nak balik. Okay, kita ada Hajah Nani. Saya nampak Hajah Nani minta maaf. Lambat. Okey. Apa kata Rakiah? Padahal Ustazah berlakon. Pandai Ustazah berlakon. Saya ingat lagi walaupun masih keadaan dah lama. Ya? Okey. Saya cakap dengan mak saya. Saya kata boleh. Telefon. Mak dia ambil telefon. Hello. Ustazah. Kasarnya mak dia ni cakap. Ustazah tak cakap apa-apa lah kan anak saya. Ini anak saya. Saya tahu. Allah. Ini aku baru ada dalam keadaan bahaya ni. Terfikir juga. Nak take telefon tu. Take. Tutup dah. Tapi kita letak tutup dia lagi marah kan. Tapi kita tak dengar. Tak apa betul tak? Rasanya, biarlah aku dengar juga. Kok lah masuk jugalah aku nasihat. Rasa begitu muslimat semua nak. Saya pun, okey puan. Sepatutnya kita ni tak bolehlah masuk sebelah mana-mana. Anak saya Ustazah, saya mengandung dia, saya melahir dia. Tak apalah kalau gitu kak. Sebab dia memang betul lah dia cakap tu. Betul. Dia pun ambil akak balik. Sorry Ustazah. Mak saya marah kat Ustazah. Awak kan dah tahu perangai mak awak dari mana. Kenapa awak suruh saya cakap dengan mak awak juga? Kita kan kenal biasa mak kita. Betul tak? Dah tahu mak biasa gitu. Tak payahlah suruh cakap kau kan. Cakap dengan ayah pula. Kata aku ni kena marah pula kali ni. Sabar je lah. Sebab kita pun kan nampak dia. Dia pun tak nampak kita kan. Jadi saya pun. Hello cik. Ustazah. Dia kata. Pertama. Saya minta maaf dululah. Dia kata. Dengan keadaan isteri saya tu Ustazah. Dia kata. Memang passion dia gitu. Dia kata. Dia baik orangnya. Dia tolong masuk sebelah bini dia. Dia kata tak apalah. Tapi kalau kita dah tahu perangai bini kita. Tak payahlah nak bagi bini kita yang cakap. Betul tak? Kita je lah yang cakap. Kita yang nak. Saya pun tak tahu nak cakap apa dengan bini saya Ustazah. Cakaplah. Bini dia sebelah duduk luar terdengar. Bini dia kata, cakap kat Ustazah. Ngadu kat Ustazah. Dia kata, eloklah tu. Tak apalah cik. Cik damaikanlah urusan-urusan ni. Saya pun tak nak campur tangan. Tetapi, pada saya, kalau anak tu dah berbaik dengan antara lelaki suami dia, bini dah berbaik dengan suami dia, so, selesai masalah. Kerja kita dah sudah. Walaupun kita mari jauh nak ambil dia, tapi dia dah baik, berarti sudah. Selesai. Habis. Bila nak balik, tak ada masalah.
datang sekadar menziarah anak menantu. Cukup pada saya lah muslimin muslimat semua kan. Itu kata saya. Dakiah kata apa? Kalau kan pada saya gitulah ya. Maknanya benda dah selesai, tak perlu nak perbesar-besar kali. Sebab apa makna selesai? Sebab mereka berdua dah berbaik. Semalam lagi mereka dah berbaik. Dia lupa nak telefon ke mak ayah dia dalam perjalanan daripada Terengganu nak sampai KL. Jauh betul tak? Dia bertanya orang Terengganu. Bukan Eda Nursima. Eda Sabarah Eda. Itu orang Terengganu. Kan? Sebab saya tengok dalam apa Eda Nursima Perlis pergi ke Terengganu hari itu. Okey, kita ada Makcik Syikin. Sabar sungguh Ustazah apa? Melayan setiap panggilan telefon. Kadang-kadang tak ada juga ya. Mak Uda ya. Bukan Mak Uda, Mak apa? Betul lah. Betul, Mak Uda. Mak Uda. Kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang kita nak tahu juga endingnya macam mana, betul tak? Itu pentingnya. Nak tahu selepas itu macam mana. Maksud saya, kalau saya boleh tahan, saya tahan lah. Saya tahan tak? Tapi bila ayah dia tu dengan lembutnya cakap, Ustazah, saya minta maaf bagi pihak isteri saya. Memang isteri saya macam tu. Dia kata tak. Tapi mak dia luar tu. Cakaplah perangai. Aku cakap dia cerita perangai aku macam mana. Cakaplah. Cerita kat Ustazah. Kau cerita semua orang. Mak dia kata gitu. Saya pun tak apalah cik kalau macam tu. Cik selesaikanlah masalah ini. Masalah biasa saja. Suami isteri ini masalah biasa. Bukan masalah luar biasa. Kan? Gaduh. Biasa lepas tu berbaik. Seronok pula tu. Allahu Akbar. Bahagia. Ajak keluar pergi makan lagi. Contoh dah. Dah bergaduh-gaduh elok-elok sabar mata. Suami saya ajak, jom kita pergi makan. Tak nak. Malu kat orang mata bengkak. Siapa suruh nangis tadi? Dia kata. Lak. Betul tak, Mek? Lak sikit. Okey. Pakai bedak sikit. Okeylah, jom. Kan? Lagu tu lah. Muslimin-muslimat semua. Tapi dah tua-tua ni, Mak Uda tak larat dah nak melayan orang kadang-kadang tak. Tak larat dah. Kadang-kadang Allah. Tak tahulah. Tapi kadang-kadang kita, pada saya, Allah anugerahkan pada kita. Hilang ngantuk. Berani. Apa? Terhibur petani. Hilang rasa mengantuk. Masya Allah. Terima kasih. Kita ada siapa? Nur Mala Saleh. Saya orang Terengganu juga Ustazah. Saya duk losong. Kopuk losong lah tu. Sedapnya dah. Okey, muslimin-muslimat semua ya. Masa kita pun bukan panjang sangat ya. Tapi nampaknya orang tak ada lah petang ni. Tidur ke apa? Tak apalah ya. Ada 40 orang tu. Kira okey lah tidak? Tak apa. Tak ada masalah ya. Sorry pihak Surau Kerja Raya. Kalau tak dapat ramai pada petang ini, mungkin banyak kerja lain yang lebih penting, yang lebih perlu daripada bersama dalam kuliah. Tak apa, tak ada masalah ya. Okey, kita ada Nur Faizah. Nur Faizah. Ayah kata apa? Hihihihihi. Tak tahulah apa hihi tu. Ya, okey. Tengok balik ya. Itulah dalam rumah tangga kita ni. Saya katakan kalau mak ayah masuk sebelah anak, memang sangat problem. Tapi kalau mak ayah masuk sebelah menantu, alhamdulillah. Cepat, mudah. Kita memang mula-mula marah kan. Tetapi lama-lama kita fikir balik kan. Okeylah. Kita tak apa sebabnya. Kalau dia masuk sebelah kita, pasti dia akan salahkan menantu. Kalau kita dah baik, memang masalah nak baik semula tau. Sebab mak kata, kau ingat tak perangai dia dulu? Aku memang tak suka kau kahwin dengan dia. Itulah padanya. Baik, aku balik. Kau balik kau mana-mana. Kau kena balik. Itu dia menangis tak nak balik tu. Suami pun tak pergi kerja hari tu. Duduk menangis dalam bilik. Dia duduk menangis depan mak dia. Itu kan susah. Jadi bukanlah saya kata tak boleh bercerita dengan mak ayah semua sekali. Hak kecil-kecil, tak payahlah cerita. Itu je. Dan adik-beradik kita pun boleh cerita juga tau. Sebab adik-beradik kita, dia akan sampaikan kepada mak kita. Tu juga. Jadi ceritanya semakin panjang. Kalau benda tu besar, memang perlu diperbesarkan. Itu tak ada masalah. Ya? Tapi kalau tak perlu, tak payah. Okey. Apa dia? Wan Maziah Wan Saleh. Pakai ada. Tahulah. Sorry. Tak faham pula Wan Maziah. Sorry. Okey. Nu'man bin Bashir ialah sahabat kecil Nabi.
Ketika baginda wafat umurnya sekitar 8 tahun. Beliau bayi pertama dalam kalangan Ansar yang dilahirkan selepas hijrah. Ya. Mana Nu'man bin Bashir ni yang meriwayatkan tentang cerita-cerita ni. Dia tu masa Nabi wafat, dia berumur 8 tahun. Ya. Muslimin-muslimat semua. Tapi orang-orang dulu sangat hebat. Ya. Dah boleh dah. Walau macam mana pun, kadang-kadang hadis dia ni tak boleh diterima sebagai hadis yang sahih. Sebab dia kecil lagi. Muslimin-muslimat. Ya. Okey. Okey, seterusnya asam garam yang kelima. Ada asam garam yang kelima. Alhamdulillah. Okey, nampak gambar cantik. Ada Nur Mala Umar. Hantar gambar, hantar bunga. Ya. Tak ada Irman Mas. Alhamdulillah. Ya. Nur Mala Saleh. Bawa bunga lagi nak bagi kat saya sebab nangis. Tadilah tukut. Tak nangis pun. Berlakon. Okey. Nabi biarkan sahaja isteri marah. Tu asam garam yang kelima. Nabi biarkan saja isteri marah. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni la'alamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadaba. Qalat fakultu min aina ta'rifu dhalik? Faqala amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbu Muhammad. Wa idza kunti alayya ghadabi qulti wala wa rabbi Ibrahim. Qalat qultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismaka. Qalat qultu ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismaka. Okey, maknanya Rasulullah ni dia kalau isteri dia marah, dia tahu bahasa yang digunakan oleh Aisyah. Okey. Sayyidatina Aisyah mengisahkan, suatu hari Rasulullah SAW berkata kepadaku, sungguh saya tahu bila awak suka kepada saya, bila awak marah kepada saya. Mana Aisyah ni tahu. Rasulullah tahu bila Aisyah marah, bahasa mana dia guna. Dan dia tahu bila Aisyah tidak marah pada dia, apa yang akan Aisyah cakap. Aku bertanya, bagaimana awak tahu begitu? Apa jawab Rasulullah SAW? Nabi pun menjawab. Faqala amma idza kunti anni radiyatan fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad. Tu. Aisyah ni kalau dia tak marah, apa Nabi kata? Nabi pun menjawab, kalau awak suka kepada saya, maknanya kalau awak suka, kalau Nabi suka kepada Aisyah suka pada Rasulullah, awak pasti akan cakap, tidak, demi Tuhan Muhammad. Ya. Fa innaki la taqulina la wa rabbi Muhammad. Maknanya itu dia sukalah, itu dia tidak marah. Dia kata tidak, demi Tuhan Muhammad. Tu maknanya itu tak ada masalah lah tu. Tapi ketika dia marah dengan saya, kata Rasulullah, ketika kamu marah pada saya, pada aku, boleh lagi tu. Apa kata? Wa iza kunti alayya ghadabi qulti wala rabbi Ibrahim. Kalau dia marah, Nabi Muhammad faham ni. Kalau dia marah, apa dia? Dengan saya, awak pasti sebut tidak, demi Tuhan Ibrahim. Dia tak kata demi Tuhan Muhammad. Padahalnya Allah juga, kan? Tapi ketika dia suka, dia okey, demi Tuhan Muhammad. Tapi ketika dia marah, demi Tuhan Ibrahim. Kan dia tak sebut nama Muhammad tu. Tak, padahalnya sama saja. Tuhan Muhammad, Tuhan Ibrahim, sama saja. Tapi Nabi tahu, kalau dia marah, dia tak sebut nama Muhammad. Dia akan sebut Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Ya, tapi kalau dia suka, tak marah, demi Tuhan Muhammad. Maknanya dia akan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Muslimin muslimat semua. Kita ya. Kalau ketika marah kita kata apa tak? Kadang-kadang muslimin muslimat semua, ni pesanan saya lah, ya. Barangkali biasa dengan masalah-masalah orang lah, ya. Saya selalu pesan.
kita ni kalau bergaduh, jangan sampai mengungkit hak mak bapak dia tau. Pesanan saya lah, yang masih ada pasangan hidup. Saya ni dah tak ada dah. T ni ada lagi. Tapi T ni budak baik tau. Budak baik. Pandai kata budak. Anak pun dah besar-besar berlaku dah. Nasib baik tak dapat menantu je lagi. Ya, InsyaAllah dia isteri yang baik. Tapi orang Kelantan dia budak baik. Gitulah maksudnya. Tak? Okey, kita ada Zainab binti Husin. Ya. Okey, ada lagi nama yang tak sebut. Noraida Bidin. Kita ada Erma Mas. Okey. Tak perasan tu Noraida Bidin tu. Saya tak perasan. Tak apa muslimin-muslimat semua. Sorry, terima kasih banyak. Maintain 40 ya. Maintain aja. Alhamdulillah. Yang kelima. Maknanya asam garam rumah tangga Rasulullah SAW yang kelima. Yang tadi yang keempat. Yang ni yang kelima. Apa dia? Yakni Nabi cukup faham bahasa yang digunakan oleh Aisyah bila dia suka dan bila dia marah, apa bahasa yang dia gunakan. Jadi kita pun insya-Allah lah suami faham lah tu. Itu dia marah lah tu. Kan kalau kita lagu tu lah ada suami kata, abang faham sangat lah kalau ayah tu marah. Memang kalau balik moncong belum apa-apa lagi, marah lah tu. Ada lah tu yang tak kena. Baik tak saya tanya. Dia sejuk sendiri, biar dia sejuk sendiri. Dia merajuk seorang, dia sendiri yang pucuk. Ada juga suami kata macam tu tak? Kita lagi nak marah. Patutnya bila dia tengok kita macam tu, dia tanyalah, pujuklah kita, betul tak? Tu saya beritahu kepada orang lelaki. Orang perempuan suka sangat dipujuk. Tapi orang lelaki kadang-kadang boring juga. Pagi tadi pujuk, malam nak kena pujuk lagi. Halai, tak ada kerja lain. Kan? Ada juga macam tu. Tapi nak ceritanya, yang kelima, asam garam Rasulullah dalam rumah tangga, iaitu Nabi sangat faham Aisyah bila dia dalam keadaan baik, dia akan cakap Tuhan Nabi Muhammad. Kalau dia nak marah, Tuhan Nabi Ibrahim. Maknanya faham dah tu. Ya. Okey. Kita nak catatan dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita habiskan. Okey. Catatan, suami usah mudah terasa apabila dimarahi isteri. Kita bukan sebaik Nabi. Namun sebaik-baik Nabi pun dimarahi isteri. Ya, jangan mudah marah. Ya, sebab kita bukan Nabi. Nabi pun juga pernah dimarah oleh isteri. Dan kita pun pernah dengar. Ada kisah yang paling popular. Bila Saidina Umar nak pergi mengadu tentang isteri dia yang meleterkan dia. Marah, tak berhenti lagi. Orang kata tak. Tapi bila sampai di rumah Rasulullah, rupanya dia dengar isteri Rasulullah juga pun sedang. Sorry kalau saya silap. Isteri Rasulullah aku cerita rumah Rasulullah aku mas apa ya. Tapi Saidina Umar tu saya ingat, saya minta maaf, saya tak nak panjangkan. Takut saya silap. Ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Tapi Saidina Umar nak cerita tentang isteri dia tu, banyak cakap. Bila dia pergi kepada rumah seorang yang dia nak pergi nak cerita tu, rupanya orang tu pun bini dia macam tu juga. Ya? Rupanya perangai orang perempuan ni lebih kurang. Kan? Jadi penulis buku ni kata, suami usah mudah apabila dimarahi isteri. Kita bukan sebaik Nabi. Nabi pun ada masa ketika isterinya menegur Nabi. Saya tak guna marah, tapi menegur Nabi apa yang tidak sesuai. Ataupun memang sesuai pun. Tapi perangai kita ni kadang-kadang banyak songeh. Tahu? Betul tak, Ti? Banyak songeh. Saya tak kata ketil lah ya. Tapi ramai tu yang kat luar-luar sana. Bukan dalam ni. Yang luar-luar sana tu. Banyak songeh sikit ya. Mentang-mentang lah suami baik. Kita pun banyak songeh ya. Okey. Yang kedua, para isteri pula teladanilah Saidina Aisyah dalam memarahi suami. Biar tidak sampai enggan bercakap apa lagi. Enggan melayan suaminya ketika marah. Tidak. Ya? Sebagaimana cerita dia dengan ayah dia tadi tu. Lepas tu dia akan berbaik semula. Tak ada masalah. Ya? Janganlah bila dah bergaduh, tak layan dah suami. Tak nak baik dah. Mogok sampai berbulan-bulan. Sampai berminggu-minggu tak bercakap. Ada. Sangat ada. Yang mengadu kat saya. Macam itulah ya. Kadang-kadang kata tak bercakap. Halau lagi suami. Mentang-mentang lah rumah tu dia beli.
Duduk atas kereta dengan suami bergaduh. Halau suami suruh turun. Pasal kereta tu saya beli. Allah. Adakah kita masa nak kahwin dulu begitu semua kita ingat tak? Janganlah. Soal-soal halau ni lama kecil hati tau. Jangan. Halau jangan sama sekali. Tak suka, diam dulu. Okey, kita ada Rusmini. Rusmini Aiza. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Yang ketiga, marah tidak semestinya dengan marah-marah. Kadang-kala dengan berdiam diri pasangan lebih terasa kemarahan kita. Sangat betul. Memang betul. Diam je lah. Penat Ustazah. Biarlah. Dia pun saya nak marah. Dia marah. Biarlah Ustazah. Kalau saya nak lawan pun tak padan. Baiklah saya diam. Dan bila dia diam diri, kita sendiri sebagai isteri dah malu juga. Duk bobes seorang. Marah seorang. Dia tak kata apa pun Ustazah. Dia buat lembu kenyang aja Ustazah. Atau ada istilah betul tak Ti? Ada juga. Boleh dia buat lembu kenyang Ustazah. Saya kata syukur suami yang buat lembu kenyang. Kalau dia buat lembu lapar macam mana? Lagi teruk kita tahu. Syukur suami kamu buat lembu kenyang. Kalau dia buat lembu lapar, sangat masalah. Jangan. Apa ayah kata? Gaduh sekejap je, bonda. Sekejap je. Jangan lama. Kita tak ada kawan lain. Betul tak ayah? Kita tak ada kawan. Saya pun, saya tak boleh gaduh dengan ustaz lama-lama sebab saya tak ada kawan. Saya mesti tegur dia lah. Dia pun mesti tegur punya. Sebab kita kat rumah mana ada kawan. Anak tak sama. Jadi sekejap je lah. Macam tu lah. Jadi dia kata, marah tidak semestinya dengan marah-marah. Kadang-kadang kala dengan diam tu, pasangan lebih terasa kemarahan kita. Suami balik, diam tak cakap. Oh, marahlah tu. Abang faham ayah marah. Abang minta maaf banyak-banyak. Tak cakap pun tahu dah. Tahu. Kan kita dah kahwin 40 tahun. Takkanlah tak tahu. Tahu. Masam kamu, abang tahu. Diam kamu, abang tahu. Kalau ketawa kamu, abang tahu. 40 tahun sayang. Kan? Dia kenal dah. Jadi itu nasihat. Yang keempat, jangan dihalang pasangan mengekspresi emosi marahnya. Maknanya, kalau dia marah tu, biar je lah dia nak marah. Biar dia luar. Rasulullah tahu saat isteri marah. Namun baginda tidak terus menegur. Rasulullah tidak buat apa-apa. Jangan marahlah ketika dia menegur. Satu lagi saya nak pesan. Jangan marah kalau dia nak menangis. Okey. Apa kata? Nik Maziah Nik Mustafa kata. Satu rumah dia dia makan. Habis satu rumah dia makan. Maksudnya, dia marah semua orang. Betul tak? Itulah kadang-kadang. Itulah, sorry lah, tak kata. Contoh saya ni, Allah. Memanglah, itulah realitinya lah. Tapi, dia kata di sini, antara sunnah Nabi, jangan dihalang pasangan tengah marah. Janganlah, biarlah. Biar dia marah, biar dia keluar dulu. Sebab, kalau tak keluar, naik darah tinggi. Kan, Mek? Betul tak? Jadi, sebab itulah, dia marah. Biar dulu. Biar dia marah habis dulu. Biar marah dulu, Suami dialah boyfriend. Dialah sahabat. Dialah suami. Betul tak? Jadi, iyalah. Tak ada orang lain lah. Gitulah maksud saya tadi, Okey. Kalau isteri nak marah, biarlah dia marah dulu. Habis marah tu, tak apalah kalau anak dengar. Alamak, kau macam tu je lah. Dia nak marah kat bos dia je tu. Dia balik marah kat abang, marah kat engkau. Tak? Satu rumah marah berlaku. Jadi, tak apa. Kejap lagi, mak okeylah tu. Jom kita pergi makan. Mak tak nak ikut. Biar kita tinggalkan dia. Kita pun siap-siap pakai tudung. Nak ikut juga? Tak adalah. Nak keluar rumah aja. Buat sampah. Padahalnya, nak ikut pun. Tengok. Terus baik kan? Mami diam, dia kata. Nak masuk 47 tahun dah kahwin. Oh, Masya Allah. 47 tahun Mek kahwin, Allahu Akbar, Mek. Ya Allah, Kena belajar dengan Mek tau. Fatimah, saya ke ayah. Maknanya, kena belajar dengan Mek. Ambil tu. Petua-petua dalam rumah tangga ni. Betul. Kita ada Nur, Fatihah Nur. Ayah, betul. Kak Noman ada bersama. Alhamdulillah. InsyaAllah kita dah nak habis dah. Dah berkompak dah. Saya habiskan catatan
penulis buku ni dulu. Dia ada 6. Saya habiskan. Tak apa. Sikit masa tak masalah kan. Muslimin-muslimat semua. Sebab kita ni orang yang sama je. Yang sama ada orang ni je. Dia ni tak. Alhamdulillah tak apa. Konsisten ya. Serilah kepada surau kerja raya. Nampaknya tak naik dah. Kat tu je dah. 41, 42 turun balik. Naik 41, 42 ya. Okey dah. Alhamdulillah. Moga Mami bahagia sampai ke syurga. Amin. Amin. Okey. Alhamdulillah ya. Mek, ada ramai sahabat-sahabat ni yang mendoakan. Kata Rusmi apa tadi? Rusmini. Saya pula Ustazah, diam je kalau marah. Kan betul tu? Diam je. Tak ada apa pun. Tak ada masalah. Kalau kita marah, naik darah tahu. Jangan marah. Diam je, tak apa. Ya? Okey. Apa kata Hajah Junaidah? Hujan lebat Ustazah. Oh, patut tak lagi kelas pun dah. Patut dah tak ada orang dah. Oh, hujan lebat. Payah tak payung pun tak ada. Tak apalah. Saya tak hujan lah kat sini. Allahu Akbar. Syukur Alhamdulillah ya. Nuraida Bidin. Tapi dah bunyi dah nampak. Dah bunyi dah suara bunyi guruh. Ya. 2 lagi saya baca. Antara sunnah Nabi mengalah atau tidak melawan semasa pasangan sedang meluahkan kemarahan. Marah jika dilawan dengan marah hanya menambah parah. Okey. Marah dilawan dengan marah hanya menambah parah lagi pergaduhan itu. Ya, ingat ya, para suami, para isteri ya, tolong please. Ini sangat-sangat baik kita amalkan ya. Okey. Apa kata Hajah Junaidah Yusuf? Tak apa Ustazah ramai tak ramai, tak kisah. Asalkan ilmu dapat disampaikan. Amin, amin, amin. Ya. Kita ada apa? Mas Liza. Mas Bagiran. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas ilmu petang ini. Johor pun turun hujan ni. Oh, jauhnya Miss Liah duduk. Ingatkan duduklah dia pucung-pucung dekat rumah Mayanti. Tu dah. Allahu Akbar. Okey. Begitu juga Fatimah Ayub, saya tahu lawan Kelantan. Ni apa? Saitunur Saleh. Haji Mat Muda. Apa kata? Macam kenal je Ustazah. Betul. Saya pun kenal juga tahu Haji Mat Muda ni. Saya kenal. Tak apa. Tak ada masalah ya. Alhamdulillah. Selamat bertemu kembali. Dah lama dah tak berjumpa ya. Kita ada Rosliza tadi. Okey. Jadi antara sunnah Nabi tidak melawan semasa pasangan tengah marah. Maksudnya, biarlah dia nak kata apa kata, biar dulu. Kita nak betulkan, lepas ni kita betulkan. Saya cakap tadi salah tu sebenarnya. Ya. Kita ni kalau kita nak marah, kita tuduhan-tuduhan kita ni Allah macam-macam. Hak tak betul pun kita rasa betul masa tu. Sebab yang ada bersama kita ialah syaitan ya. Syaitan suka sangat. Di antara kerja bila lapor diri petang-petang ya. Apa kerja kamu? Apa kamu berjaya goda orang? Jadi yang dapat markah paling tinggi sekali ialah yang berjaya meroboh sebuah rumah tangga, yakni perceraian di antara suami isteri. Itu yang dapat markah tinggi yang akan dinaik pangkat kepada jeneral. Sebab bila roboh rumah tangga, berapa orang yang akan terlibat? 2 suami isteri. Anak pula kalau ada 3 orang, 5 yang teranyahnya. Anak. Lepas tu, sebelah mak bapak kita, 2 orang. Adik-beradik kita, 5 orang. Sebelah dia, 2 orang mak bapak dia. Adik-beradik dia, 15 orang. Cuba bayangkan. Habis. Yang dulu seekor kambing pun boleh kita dengan saudara mara kita, dengan ipar 2 kita, birah kita. Tapi, bila berlaku saja perceraian, ya, itu yang syaitan paling suka. Setiap kali dia lepas orang-orang ni pergi goda-goda, pergilah menjalankan tugas masing-masing. Bila yang seorang balik melapor, dia berjaya, pasangan suami ini bercerai, maka itulah yang dapat markah yang paling tinggi sekali. Kamarujan. Jadi harap-harap sangatlah, insya-Allah ya. Mudah-mudahan kita tidak macam tu. Ambillah kaedah-kaedah ini sama juga dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat kita, iaitu orang-orang yang ada pengalaman dalam hidup ini ya. Apapun Fatimah mesti ingat Apa? Bergaduh, bukan apa dia kata?
yang ada apa kata dia. Saya ni kadang-kadang tak apa-apa ingat. Apa dia kata? Apa tu? Slogan dia? Bergaduh bukan? Bermakna apa? Allahu Akbar. Sorry. Mesra bukan bermakna tidak pernah bermasa muka, kan? Romantik bukan berarti tidak pernah berkonflik. Tu contoh dia. Apa ni? Bahasa yang sangat cantik, sebagai pujuk hati kita ni, Okey, last. Suami isteri yang baik tahu membaca status emosi pasangannya. Hasil pengalaman berinteraksi sejak sekian lama. Macam Mek 47 tahun dah tahu dah. Kalau balik Mek menangis tu dah faham dah. Kalau balik dia senyum faham dah. Jadi kita ni boleh merasakanlah, Okey, Wan Maziah kata apa? Bil ya mauda. Normal lah tadi Wan Maziah. Assalamualaikum Zawiyah Usman, Yang mauda kata ya, yang normal kata ya mauda. Kalau Terengganu panas molek. Panas molek sungguh. Okey, last. Suami isteri tidak baik, suami yang baik tahu membaca status emosi pasangannya, hasil pengalaman berinteraksi sejak sekian lama. Kita tahu sikit sebanyak, tak adalah semua kan. Kadang-kadang kita tak boleh baca juga mood dia, yang kadang-kadang masa muda dulu mood dia lain, masa tua mood dia lain, Mek. Kadang-kadang hobi dia dulu masa muda lain, masa tua lain pula hobi dia. Tu kena faham. Dulu minum teh tarik, sekarang dah kencing manis, minum air kosong. Kita duduk offer teh tarik lagi. Marah dia, kau tak faham ke? Kau tak kenal aku ke? Tu kan. Ada juga masa kadang-kadang tidak faham. Jadi dia kata, maka dengan itu, dia tahu apa tindakan yang bijak untuk setiap keadaan. Masya Allah. Cantik sangat ulasan penulis buku ni. Dia bukan saja nak menceritakan tentang rumah tangga Rasulullah SAW kepada kita, tapi dia juga nak menyimpulkan hasil khulasah daripada apa yang dia katakan ini sebenarnya sangat baik buat kita muslimin muslimat semuanya. Baik sebagai seorang isteri, baik sebagai seorang suami. Ini adalah asam garam. Apa boleh sebut asam garam hari-hari. Tak ada garam boleh, tak sedap. Ada garam tak masam, tak sedap juga. Sebab tu orang tua kata asam garam dalam rumah tangga, maknanya sesuatu yang tak boleh kita elak. Sekali-sekala meninggi suara, suami tak boleh kata isteri nusyus ataupun isteri durhaka. Kau dah pandai lawan aku. Ada juga yang jenis macam tu, Sebab kadang-kadang isteri nak meluahkan isi hatinya yang selama ini terpendam begitu lama, Okey, apa Kak Nur kata? Terima kasih Ustazah, Kak Nur ada pasangan lagi walaupun dah pasangan lama, Tahniah. Okey, alhamdulillah muslimin muslimat. Okey, saya rasa okeylah tu, Setakat itu dulu yang dapat saya kongsi. Apa-apa pun terima kasih kepada Surau Kerja Raya, yang telah beri ruang, peluang kepada kita setiap minggu. Walaupun tak ramai. Ustazah Hajah Junaidah kata, tak apa Ustazah, janji kita dapat ambil sedikit lagi, sedikit. Kita ambil lah. Kita ambil intipati yang ada, maknanya ini sangat baik kepada kita muslimin muslimat semua. Jadi salah silap saya, kasar ke saya bercakap, suaranya garau ke, saya minta maaf muslimin muslimat semua. Belum pulih sepenuhnya, tapi insya-Allah ke arah yang bertambah baik. Alhamdulillah muslimin muslimat semua, Terima kasih kepada pihak Surau Kerja Raya, khususnya pada Junaidah dan juga pada Mek Hafsah dan juga Encik Murtada, dan tidak lupa juga pada rakan-rakan FB yang sama-sama ada sentiasa bersama saya. Tak kira lah masa hujan lebat ke, masa tak ada hujan ke, masa panas terik ke, masa sejuk ke. Alhamdulillah, Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas kehadiran muslimin muslimat semua. Terima kasih atas istiqamah berada bersama. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.